Banyak kejadian aneh dan pelik pada pandangan manusia di dunia ini yang kebanyakannya tidak disedari oleh sebahagian besar di kalangan mereka. Walaupun kejadian-kejadian tersebut benar-benar terjadi, namun tidak kurang juga yang turut menafikannya atas alasan mustahil dan karut. Tetapi bagi yang mempercayainya menunjukkan bahawa segala kejadian itu ada hikmah di sebaliknya selain untuk menunjukkan kebesaran ilahi yang dapat melakukan apa sahaja dengan kehendaknya. Jadi setiap Muslim wajar menjadikan segala keanehan itu sebagai pedoman hidup, sebagai satu sebab untuk mematangkan akal dan fikiran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar demikian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan minda supaya setiap manusia menggunakan akalnya supaya sentiasa berfikir dan memerhatikan kewujudan alam di samping membuat kajian tentang keanehan itu sebagai satu nikmat terbesar yang tidak patut diabai dan dilupakan. Bukti tentang kejadian-kejadian aneh dan luar biasa yang wujud di dunia ini memang banyak dan tidak mungkin dapat dikumpulkan satu persatu. Umpamanya gunung yang berbentuk wajah manusia, nama Allah yang tertera di Gunung Whistler di British Columbia, nama Allah yang tertera di dalam potongan tembikai, pokok kaktus berbentuk nama Allah, kalimah Allah dan Muhammad yang terbentuk pada dahan pokok di Jerman serta sebatang pokok yang menyerupai manusia sedang rokok menghadap kiblat yang ditemui di pinggir hutan kawasan Riadah di Sydney, Australia. Di negara kita khususnya di Kelantan, apa kurangnya terdapat sebatang pokok pula yang didakwa aneh oleh penduduk sekitarnya sebagai pokok menangis telah menjadi tumpuan umum. Cerita sebatang pohon pulai besar mengeluarkan air yang banyak sebelum ini di kampung Bukit Bidang, Selising Pasir Putih Kelantan sebagai satu bukti turut menjadi isu yang menggemparkan dan bukan cerita yang sengaja direka, sebaliknya merupakan cerita benar. Mengetahui tentang cerita pohon pulai menangis di kampung berkenaan menjadi berita hangat dan orang ramai yang datang bukan sahaja dari Kota Baru serta daerah-daerah lain di Kelantan. Sebaliknya, kebanyakan pengunjungnya datang dari jauh untuk melihat sendiri pohon pulai yang dikatakan menangis, terutamanya dari Terengganu, Pahang, malah terdapat juga dari Kuala Lumpur dan Selangor. Menceritakan kejadian aneh itu, Azmi Muhammad Ghazali sewaktu ditemui di kampung berkenaan berkata, pohon pulai berkenaan mengeluarkan air dengan banyak pada setiap malam Selasa. Apa yang dapat saya lihat, pada setiap malam Selasa memang airnya amat banyak berbanding dengan malam-malam yang lain. Waktu siang memang tidak ada langsung. Ceritanya memulakan perbualan. Apabila ditanya sejak bilakah beliau mengetahui air menitis dari pohon itu dan bagaimana dengan keadaan airnya, beliau memberitahu bahawa pohon berkenaan dikesan mengeluarkan air pada bahagian daunnya sejak setahun yang lalu. Katanya lagi, air yang keluar dari pohon tersebut berwarna kemerah-merahan, malah rasanya agak kelat semacam getah. Katanya, air dari pohon tersebut seringkali keluar pada setiap malam Selasa dan titisannya bukannya sedikit, sebaliknya boleh memenuhi sebiji tempayan. Beliau juga melahirkan kesalnya dengan tanggapan segelintir masyarakat di sekitarnya berikutan ada individu tertentu yang mendakwa pohon pulai yang dikatakan menangis dan mengeluarkan air adalah desas-desus dan putar belit pemilik pohon tersebut. Kononnya, pemiliknya memasukkan wayar air atau batang paip ke dalam tanah yang membolehkan air dari daun pohon itu menitis ke bumi. Hal ini bukanlah mengarut, tetapi ada orang tidak ingin mempercayainya. Malah kata mereka, pohon pulai ini mengeluarkan air yang banyak dengan mendakwa kami sekeluarga memasukkan batang paip ke dalam tanah dan terus ke pokok itu. Saya pun tak tahu nak kata apa sebab orang tidak ingin percaya. Ceritanya dengan nada kesal dengan sikap individu terbabit. Pemeriksaan dan tinjauan penulis ke serata arah di bahagian umbi pohon pulai itu untuk mengesahkan dakwaan individu terbabit, ternyata tuduhan itu adalah tidak berasas.
Sekalipun batang paip dan wayar air dapat dimasukkan ke dalam tanah, mustahil dapat dimasukkan pula ke dalam batang pokok tersebut. Malah sudah tentu pokok tersebut akan mati jika berjaya berbuat demikian. Walau bagaimanapun, menurutnya, air yang menitis dari pohon pula itu tidak lagi sebagaimana yang berlaku tahun lalu. Kini airnya semakin sedikit dan kadang-kadang tidak menitis langsung. Beliau tidak mengetahui sebab-sebabnya. Setelah diajukan pertanyaan, berkemungkinan kekurangan titisan air berpunca daripada aktiviti menggerudi dan meletupkan bukit kuari di kawasan berhampiran dengan pohon tersebut. Tetapi menurut andaiannya, kekurangan tersebut berpunca semusim kemarau yang melanda kawasan berkenaan beberapa bulan yang lalu. Beliau juga mendedahkan selain dikunjungi wartawan, pihak agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan, Jabatan Botani, Jabatan Geologi dan Jabatan Perhutanan turut juga membuat pemeriksaan dan penelitian untuk melihat dengan lebih dekat perihal keganjilan pada pohon tersebut. Menurutnya lagi, pegawai daripada Kementerian Kesihatan pernah memberitahu beliau bahawa air yang menitis dari pohon pula itu tidaklah bertoksik tetapi tidak digalakkan untuk diminum. Sebaliknya, katanya, ramai yang datang dan pernah mencuba khasiat air tersebut mendapati ia boleh dijadikan penawar untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit seperti sakit kepala, migrain, sakit dan lenguh-lenguh kaki, sengal-sengal badan dan sebagainya, ubat sakit gigi. Air itu juga katanya banyak keluar dari sebelah barat dan rimbun di sebelah timur. Apapun sebelum berlaku sebarang pertikaian dan percanggahan pendapat yang boleh mendatangkan masalah kepada orang ramai untuk mempercayai atau tidak tentang keanehan dan khasiat air di pohon pulau itu, agensi-agensi kerajaan yang terlibat wajar membuat kajian yang sepatutnya untuk membuktikan benar atau tidak tentang dakwaan beberapa penduduk di kampung tersebut.